PKP bulan 3 kan. Buat nak salah pun nak tahu kan. Last kuliah hari tu kita pada bulan 2 lah saya ingat, sebab bulan 3 kita dah PKP. Dan ini kali pertama lah saya, ataupun kali pertama lah dah start kuliah bulan ni kan. Betul? Ya. Dan saya dihubungi lah oleh pengurusi untuk memulakan kuliah pada bulan ini. Itulah pada malam ini, insyaAllah. Baik. Dia tak ada? Baju nak tak ada ni? Ada? Oh, tak nampak. Sorry. Baik. Jadi daripada buku ini, itulah buku Amalan Muslim Sepanjang Hari, Amalul Muslim fil Yaumi wal Lailah, dikarang oleh Syekh Muhammad Tariq Saleh, yang telah diterjemahkan oleh Syekh Syarif Jassah ataupun Dr. Syarif Jassah ni. Saya kira dia salah seorang ilmuwan jugalah di Malaysia. Apa saya tidaklah kenal beliau secara peribadi, tapi beliau banyak juga menghasilkan buku-buku agama yang saya kira bagus. Dan di tempat lain pun saya ada juga mengajar buku beliau yang lain. Dan daripada buku ini sebenarnya kita dah berkongsi separuh daripadanya. Saya tak ingatlah spesifik kelas hari itu saya tinggalkan tuan-tuan. Saya ingat bab yang ke-7 itulah adab makan dan minum. Betul tak? Betul? Betul lah kau? Ustaz ayat betul betul. Bab yang ke-7 itulah adab makan dan minum, yang mana saya rasa saya telah berkongsi keseluruhannya. Itulah 13 adab makan dan 8 adab minum. Betul tak? Mana kopi? Mana tak ingat pasal tak tanda. Dan selain daripada kita berkongsi adab makan dan minum, kita berkongsi juga tentang sikit sebanyak perkara yang bersabit dengan makanan halal dan haram. Betul? Walaupun tidaklah keseluruhannya, kerana dalam ilmu fiqh ataupun fiqh ataupun dalam syarah ini memang ada bab yang besar lah tentang makan dan minum. Kalau tuan-tuan boleh dapati, ada di sana Kitabu Al-At'imah wal Ashribah. Bukan hanya bab, tapi satu kitab lah. Dalam buku fiqh, bila kita menghabisi ibadah, kita masuk muamalah kan. Di ujung-ujung tu memang ada satu kitab yang disebut sebagai Kitabul At'imah wal Ashribah, the book of food and beverage. Memang ada lah. Kerana apa? Kerana Islam amat mengambil berat tentang apa yang kita makan. Bukan hanya bagaimana kita makan. Adab tu lah nak makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan dan seumpamanya, sebagaimana yang telah disunahkan oleh Nabi SAW. Tapi lebih penting daripada itu, Islam juga mementingkan apa yang kita makan. Saya telah menguraikan beberapa ayat Quran dalam hal yang berkenaan, dan juga hadis Nabi SAW. Of course lah, kita kena makan makanan yang halal. Halal dari sudut penghasilannya, ini tidak daripada wang yang kita kata haram lah. Dan of course makanan itu juga mestilah makanan yang halal jenisnya. Dan kita juga ada berkongsi tentang haiwan-haiwan yang tidak halal dimakan. Ada yang disepakati sebahagian daripadanya walaupun tidak banyak, dan ada juga yang diperselisihkan. Kerana kita nak kena faham, agama ni dia luas dalam banyak hal. Ada perkara yang disepakati, ada perkara yang tidak disepakati. Nampak? Tak sepakat ni maknanya ada orang yang kata haram, ada orang yang kata halal. Mungkin sebahagian mazhab melarang, tapi sebahagian aliran membenarkan. Jadi dia bukan satu isu yang besar jika kita faham betul-betul dan dibimbinglah dengan cara yang tepat, insya-Allah taala. Baik. Ada nak tanya Pak tu? Awak ada tanya soalan tak? Pasal kita nak cepat ni, kita isyak dah nak berhenti dah. Betul kan? Nanti nak kena kompau lah. Nak kena kompau tak apa, takut pengurusi kena kompau tengok. Okey, baik. Malam ni kita nak masuk bab yang ke-8, itulah bab keluar daripada rumah. Sebenarnya walaupun saya kira saya telah berkuliah di sini tuan-tuan 3 tahun. Habis tahun ni 3 tahun. Pasal saya mula awal tahun 2018. Betul? Tu mesti betul punya.
2018 saya mula berkuliah di sini. Pasal akhir 2017 saya pernah mari ke sini ganti orang. Kemudian pengurusi berkenan kat saya macam mana pun saya tak tahulah kot. Tapi saya tak ada baca apa-apa pun, tak ada embus apa-apa pun. Masa saya mari sekali tu, bila dia kata ustaz ada slot kosong nak minta ustaz kuliah, bila ustaz free, bincang punya bincang, suruh mari hari Sabtu ketiga macam ni lah ya. Pasal masa tu anak alhamdulillah masih banyak kosong. Tapi lah ni dah penuh dah ni. Tak adalah penuh, adalah juga yang kosong tu. Jadi 2018 anak berkuliah awal bulan, saya ingat bulan 1 bulan 2. Kemudian jika habis tahun ni cukuplah 3 tahun saya berkuliah di sini. Tapi kalau nak dikira tak sampai 3 tahun pun. Pasal PKP dah 6 bulan. Jadi 2 tahun setengah lah. Jadi 2 tahun setengah tu saya kira saya telah berkongsi dan saya pun duk tunggu-tunggu juga. Pasal saya faham buat masa ni masjid dan surau walaupun tidak semua, sebahagian daripadanya ada buat rescheduling, saya faham lah. Jadi sebahagian ustaz ada direhatkan, ada sebahagian kuliah diberhentikan. Jadi mana-mana surau dan masjid yang tidak respons, saya akan tanya lah kenapa. Dan alhamdulillah memang ada surau yang merehatkan saya. Ada 2 surau merehatkan saya. Tapi alhamdulillah saya dapat 2 surau lagi slot berkenaan. Jadi alhamdulillah lah. Surau ni saya ingat direhatkan juga. Pasal tak dimaklumkan. Jadi beberapa hari yang lalu saya WhatsApp Tuan Haji kita. Dia kata ustaz boleh teruskan kuliah. Saya kata alhamdulillah. Jadi saya cuma nak maklumat awal, yalah. Jadi tak nak lah orang kata. Ada juga surau tuan-tuan dia tak maklum langsung kuliah sudah bermula. Kita mana tahu sebab tak sama. Dia tidak ada surau tu dia dah mula dia tak beritahu. Tapi kalau dia bagi tahu pun saya tak boleh datang juga pasal raya haji balik kampung. Kuliah saya hari Ahad pertama, raya haji hari Jumaat kan. Balik kampung lah, raya takkan nak duduk sini pun. Pagi subuh tu dia WhatsApp pukul 4 pagi. Ustaz kuliah pagi ni jangan lupa. Kata anak duduk kampung ni. Kenapa tak maklum awal? Tapi kalau maklum pun saya tak dapat hadir. Tapi nak cerita mesti maklum awal lah ustaz-ustaz kita. Dan kalau tidak orang kata diteruskan kuliah pun tak apa, maklumlah awal. Ustaz ni tidak ada apa-apa masalah, cuma maklum. Jadi alhamdulillah lah. Jadi saya teruskan. Jadi 2 tahun setengah saya kira kita dah berkongsi. Dan kalau direhatkan saya redha juga pasal kita telah berkongsi banyak. Tapi diteruskan tak apa lah ya. Ada satu masjid tu tuan-tuan nak habis dah. Saya ajar di 40 Imam Nawawi 42 hadis sebenarnya. Saya dah masuk hadis ke-33. Jadi ada berbaki beberapa hadis lagi. Tapi sayanglah dia panggil ustaz lain dah confirm lah mari buku yang baru, pengajian yang baru. Jadi belajar tak ada habis kan. Kok dia tak suka kok ustaz pun bagilah habis dulu. Saya ingat setahun lagi habis lah kot. Baik. Dan kita dah berkongsi secara panjang lebar. Daripada awal hari itu mungkin ada sebahagian kita yang tak pernah berada dalam kuliah saya. Kita berkongsi daripada bangun tidur lagi tuan-tuan. Kita bangun tidur apa yang kita perlu buat. Itulah adab-adab dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian sebab itu kita masuk tanda, kita belajar babul istinja. Dan ada juga persoalan-persoalan yang tuan-tuan tanya saya walaupun tidak ramai. Perkara-perkara yang mungkin tuan-tuan tidak faham sejak daripada dulu. Kemudian kita bincang pasal wudu. Sebab lepas istinja kita wudu. Kemudian kita bincang pasal masuk masjid, pasal azan, pasal semayang-semayang fardu, especially berjemaah. Sampailah wirid selepas semayang, sampailah kepada zikir pada waktu pagi selaku waktu yang amat digalakkan kita mendekatkan diri kepada Allah, dan waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, especially Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di waktu pagi jika baginda tidak ada kerja, baginda akan duduk di masjid. Bukan kata Nabi duduk masjid hari-hari, duduk zikir sampai duha, tidak begitu. Karena kita nak kena faham rutin Rasulullah SAW banyak. Baginda seorang pemerintah, baginda juga seorang qadi, baginda seorang hakim, baginda seorang parlimen perang, nak buat planning, nak serang dan seumpama. Jadi banyak rutin baginda. Tapi jika tidak ada apa-apa, baginda akan melazimi masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai naik matahari, dan baginda akan semayang 2 rakaat yang kita panggil semayang sebagai semayang duha ataupun semayang sunnah isyraq, tak kisahlah. Ini kita semayang
Lepas tu kita balik ke rumah dan seumpamanya kita makan. That's why kita bincang pasal makan dan minum. Dan menjadi budaya orang Arab memang pagi mereka makan yang disebut sebagai al-futur. Al-futur. Iftar ni orang Arab dia ada dua maksud. Pertama ialah makan pagi. Makan pagi tu dia panggil al-futur ataupun al-iftar. Atau orang Arab bila nak tanya, kamu dah sarapan pagi? Dia akan kata, hal aftarta? Adakah kamu sudah iftar? Kalau kita yang tak tahu jawab, ana tak puasa. Maknanya bukan puasa, makan pagi. Satu lagi iftar ialah buka puasa. Aftara tu maksud ada dua maksud. Pertama sarapan pagi, kedua ialah berbuka puasa pun disebut juga sebagai iftar. Jadi tidak peliklah satu perkataan ada dua maksud yang berbeza. Macam kita orang Melayu jugalah, ada satu perkataan dia ada banyak maksud yang berbeza-beza. Jadi nak menentukan maksudnya lihatlah ayat tu duduk kat mana, ya tak? Takkanlah orang bila tanya hal aftarta, adakah kamu telah iftar, dia tanya waktu pagi. Takkan dia nak tanya buka puasa pun. Of course lah dia tanya tentang sarapan pagi. Sebab itu perkataan tu satu perkara, konteks yang digunakan satu perkara yang lain. Sebab itu hatta dalam konteks agama sekalipun, kita tidak boleh hanya bergantung kepada textual, zahinas. Tapi adalah kita melihat aspek-aspek yang lain, termasuk juga kontekstual, konteks dia. Apa yang dikehendaki oleh nak berkenaan, sementara kita kena lihat ayat sebelum, lihat ayat selepas. Nampak? Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Dia perlu dilihat dalam banyak hal secara menyeluruh, dan tidak kata apa tertentu hanya pada perkara berkenaan zahir saja, ya. Jadi samalah, ya. Kita makan dan seumpamanya, kemudian masuk bab yang ke-8 yang saya kira sudah separuhlah buku ini. InsyaAllah ta'ala yang kita akan habiskan mungkin dalam masa 2 atau 3 tahun lagi, jika tidak direhatkanlah. Baik. Kata si pengarang, keluar rumah dalam keadaan berwudu. Sekarang ketika keluar rumah menuju tempat kerja, nasihat kami supaya anda keluar rumah jangan keluar melainkan dalam keadaan berwudu. Menurut sunnah mengambil wudu itu di rumah sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Memanglah kalau tuan-tuan masih ingat siapa yang berada dalam kuliah saya, ketika kita belajar bab semayang tu, before kita semayang, selepas kita bincang bab azan dan iqamah, kita ada bincang bab semayang. Kita ada sebutlah tentang kesunahan mendatangi masjid dan surau sebelum nak pergi semayang fardu dalam keadaan berwudu. Memang tidak salah berwudu di masjid dan surau, walaupun dimakruhkan oleh sebahagian para fuqaha. Kata kita lihat dalam standard mazhab Maliki umpamanya, berwudu di masjid tanpa sebarang keuzuran, sebahagian mereka memakruhkan. Pasal Nabi SAW dan para sahabat berwudu di rumah, baru dia mendatangi masjid. Jadi amat-amat digalakkan. Ulama sepakat berwudu amat digalakkan di rumah, tapi mereka tak sepakat apa hukum berwudu di masjid. Sebagai memakruhkan, sebagai mengharuskan. Nampak? Dan selihat antara ulama etika dalam isu ini ialah ulama-ulama Malikiyah. Kenapa dia memakruhkan? Kerana atas beberapa sebab. Pertama, bila kita berwudu di masjid, of course lah, kita telah menggunakan harta awam. Tak? Masjid kan harta wakaf tu. Jadi kalau semua orang berwudu di masjid, sudah tentulah bil air akan meningkat. Lo ni ada bil, dulu tak ada bil, tapi masih perlu kepada air lah. Jadi nak kena perbanyakkan air dan seumpamanya. Yang kedua, akan membasahkan masjid, yang amat tidak digemari oleh ulama-ulama Malikiyah. Dia tak sukalah bila kita wuduk di masjid, masjid akan jadi basah. Sementara sekarang ni pakai kapet kau, jadi basah kan. Betul tak? Dan yang ketiga, kadang-kadang mengganggu jemaah-jemaah lain yang datang ke masjid. Memang tuan. Sebab sebahagian daripada kita, mungkin saya juga ada melakukannya, kadang-kadang kita bukan berwudu, tapi kita mandi wudu. Basah kuyup, lengar-lengar apa gitu gini. Lepas tu dia tak lak pula. Kono-kono sunnah, tak lak sunnah kan. Bila dia semayang di sebelah sahabatnya, sahabat dia elok-elok kering dah basah lengan sahabat dia, tak pernah kena tuan-tuan. Patut lepas semayang, kalau tuan-tuan semayang dengan dia, dah sah lah rapat, sah tu kan. Sekarang tak apalah basah pun, basah sah jauh-jauh. Kalau dulu sah rapat-rapat,
Kalau dia berwuduk, dia tak lap, lengan dia akan terkena lengan tuan-tuan. Mungkin sebagai orang tak apa, redha, tak apa, alhamdulillah, tak apa. Tapi sebagai orang tidak. Dan kalau orang tu tak redha, kita tak boleh salahkan dia, pasal itu hak dia. Kan? Kena dia, terganggu dia tuan-tuan. Asal mari nak marah juga. Kita elok pakai cantik-cantik dalam bahasa dengan kita. Walaupun sikit, Allah sikit pun ambil kira ke. Tak, itu hak masing-masing. Kita tak boleh salahkan dia. Sebab itu dimakruhkan oleh ulama, jangan sekali-kali kita mengganggu, menyakiti kawan kita, walau hanya dengan air wudu kita. Kan? Lak lah sikit. Kalau tak nak lak semua pun, isu lak wudu ni pun khilaf. Tak adalah semua ulama ijma' kata sunat tidak lak. Majoriti lah, tapi tidaklah ijma'. Masih ada sebahagian yang menggalakkan lak, tuan-tuan. Hatta Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam buku-buku fiqh beliau, khususnya dalam Rawdatul Talibin, menyatakan bahawa dalam hal ini ada 4 pandangan ulama. Ada yang mensunahkan lak, ada yang tidak, ada yang mensunahkan tidak lak, ada yang macam-macam. Kerana nas yang berbeza-beza. Jadi yang paling pertengah ialah lihat kepada keperluan. Jika perlu lak, kita lak, itu dapat pahala juga insya-Allah taala. Kan? Pasal ada juga nas Nabi lah, itulah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebahagian sunan walaupun dia dhaif. Jadi sebagai ulama mengambil jalan tengah. Jika ada keperluan lah, kita lah, tidak ada masalah dan berpahala insya-Allah taala. Jadi lah, tiba-tiba kita tak nak ganggu kawan kita di sebelah, kan? Lepas tu dia memakruhkan. Jadi begitu juga mazhab Maliki, umpama ulama yang tegas dalam isu bersiwak dalam masjid, dia tak benar. Setengah pada kita duk siwak dalam masjid, kan? Ada sebahagiannya tak nak takbir tu duk siwak, bukan siwak. Dia juga melarang kerana tak mahu tidak mengganggu orang sebelah. Sementara yang bersiwak tu kadang-kadang rajin siwak, tapi dia tak belajar betul-betul adab siwak, adab siwak. Di mana sebahagian makanan yang terlekat di celah-celah giginya dia hembus ke depan, hembus ke belakang. Tak boleh, kan? Baik itu sebaik-baiknya bersiwaklah ketika berwuduk di luar. Sementara nak siwak itu ada Nabi sebut sebelum semayang, ada Nabi sebut sebelum semayang ketika berwuduk. Jadi dia lebih menepati, kerana bila kita bersiwak dah tentulah ada lebihan-lebihan makanan dan seumpamanya di mulut kita, dan kita berkomuk. Itu waktu yang lebih baik untuk kita bersiwak. Nampak? Baik. Mana tadi? Jadi dia kata menurut sunnah mengambil wudu di rumah. Saya dah sebut dulu, saya dah baca hadis-hadisnya, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, iaitu lebih mudah daripada berwuduk di masjid di mana sahaja anda mendengar azan. Maka sungguh mudah bagi anda untuk masuk ke masjid lalu melaksanakan solat. Dengan begitu anda akan mendapatkan. Jadi ada banyak lagi hal-hal yang lain. Bila kita berwuduk di rumah, tuan-tuan, kita sampai surau masjid, kita boleh terus sembahyang. Bila kita berwuduk di masjid, kadang-kadang mengambil masa dan seumpamanya. Orang nak qamat duk tengok dia duk sembahyang lagi, orang nak qamat tengok dia sembahyang lagi. Sebab tu Bilal, tuan-tuan, tidak menjadi salah untuk dia qamat dalam hak awak orang masih sembahyang, especially kalau tidak ramai. Adalah seorang dua duk sembahyang tu budak rakaat kedua, dia boleh terus iqamah dan tak ada syarat untuk dia tunggu jemaah yang lain. Sebab saya dapati ada juga orang yang marah, imam ni tak belajar sunnah, tak belajar fiqh, tak belajar itu, tak belajar ini. Makmum duduk sembahyang, qamat dah. Sebenarnya muazzin nak qamat tak jadi syarat dan tak perlu dia tunggu makmum menghabisi solat sunat. Tapi kalau ramai tengah duduk sembahyang, baru lepas azan takkan nak qamat dah kot, kan? Memang kita digalakkan memberi ruang selepas azan sebelum kita nak iqamah. Dalam beberapa hadis memang Nabi suruh, kan? Bila kamu dah azan, adakah ruang antara azan dan iqamah supaya orang sembahyang? Tapi takkan nak tunggu sampai habis, sebab kadang-kadang sebagai orang baru masuk nak sembahyang, baru masuk nak sembahyang. Kalau nak tunggu sampai habis, kadang-kadang akan menimbulkan masyaqqah, takalluf, rumit dan seumpama. Jadi sekadar-kadar 5-10 minit selepas itu imam pun telah ada. Dan yang nak bagi lesen sembahyang berjemaah ni imam. Kalau imam kata qamat, kena qamat. Dia tengok jemaah ada lagi 2-3 orang sembahyang tu, mam nanti dulu sebenarnya bila imam suruh sembahyang, boleh terus sembahyang, sebab lesen nak sembahyang jemaah ni imam. Sebab tu bila kena tanya imam dulu, tengok imam boleh mam, boleh, terus qamat. Dan jangan bila qamat imam tak ada pula. Tu tak kena.
Imam tak ada. Bila qomat, lepas qomat dah cari imam. Mana imam? Tak ada imam ni. Kan? Sebab itu Nabi SAW umpamanya dalam sunnah Abi Dawud, dan saya ingat ada juga dalam Bukhari atau Muslim, Nabi kata la taqumu hatta tarawni, yang kamu bangun untuk sembahyang melainkan setelah kamu melihat aku. Yang ni imam telah ada lah. Bila imam ada, walaupun dia tak suruh, agak-agak imam dah ada, waktu pun dah lapang dah, ramai dah habis sembahyang. Mungkin adalah seorang dua yang mari lambat tu untuk sembahyang sunat, tak apa, biarkan dia. Boleh terus qamat. Nampak? Jadi sebab dia marah, dia kata tak tunggu orang habis sembahyang, tak ada syarat. Dan kita belajar dalam fiqh, tak ada syarat untuk Bilal ataupun muazzin untuk tunggu orang habis sembahyang, kesemuanya. Walaupun ada seorang dua di belakang, of course lah dia lambat, kadang-kadang dia wuduk dulu, kadang-kadang dia mari masjid nak masuk tanda dulu, kerana tunggu habis dia akan menimbulkan masyarakat. Jadi boleh azan, tidak ada masalah. Faham tu? Baik, dia makan masa lah bila kita wuduk di masjid. Jadi wuduk di rumah siap-siap, melainkan jika kita terbatas atau seumpamanya, of course lah kita kena wuduk balik di rumah, wuduk balik di masjid. Di mana sahaja anda mendengar azan, maka sungguh mudah bagi anda untuk masuk ke masjid lalu melaksanakan solat. Dia pun ajar macam tu. Bila kita datang ke masjid atau surau dalam keadaan sudah berwuduk, nescaya akan mudah untuk kita melakukan sembahyang. Masuk-masuk terus sembahyang, tidak ada apa-apa masalah. Dengan begitu anda akan mendapatkan keutamaan solat di masjid, keutamaan awal waktu dan keutamaan solat berjemaah. Jadi dia kata tadi, bila nak keluar rumah, keluarlah dalam keadaan berwudu. Nasihat kami, jangan keluar daripada rumah melainkan dalam keadaan berwudu. Jadi bila kita nak keluar rumah tu, bukan nak keluar rumah pergi sembahyang berjemaah ni, tu dah habis dah. Kita dah makan apa gitu gini, nak keluar pergi kerja atau nak keluar untuk hajat-hajat tertentu. Kita dah bincang tentang haiwan ibadat keseluruhan daripadanya. Sekarang nak di luar rumah, nak keluar rumah ni, nak pergi kerja dah seumpamanya, dia kata nak masuk haiwan muamalah lah. Kerana selepas ini kita akan bincangkan tentang amanah, bagaimana nak bekerja dan seumpamanya, supaya apa yang kita lakukan di luar tidaklah orang kata melanggar apa-apa yang dilarang oleh agama kita. Kerana kita nak kena faham, Islam ni bukan hanya ibadah-ibadah yang bersifat spiritual, kan? Sebab itu bila kita belajar the principle of Islam, yang disebut dalam istilahnya mabadi'ul Islam. Ramai ulama karang tentang the principle of Islam. Antaranya Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ta'ala, dia ada buku Mabadi'uddin Al-Islami, the principle of Islamic religion. Kita dulu tuan-tuan mula-mula masuk mesti matrikulasi, kita dah belajar dah the principle of Islam. Pasal apa? Pasal sebelum kita nak belajar subjek-subjek yang lain, dia nak bagi kita faham dulu apakah prinsip-prinsip agama yang besar. Ada 6-7 prinsip besar agama. Antara yang terpenting ialah asyumuliyah. Al-Islam dinun syamil. Apa makna syumuliyah? Kesyumulan Islam. Tuan-tuan pun pernah dengar tu, syumul. Apa makna syumul? Dalam istilah Englishnya kita kata comprehensiveness. Islam is a comprehensive religion. Islam adalah agama yang komprehensif. Apa makna komprehensif? Apa makna syumul? Apa makna syamil? Mana Islam ni dia merakumi segala lapangan kehidupan. Sebahagian agama melibatkan hakullah, kehidupan kita dengan Allah. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, zikir kita, doa kita, dan apa-apa nilai ubudiyah, perhambaan diri kita kepada Allah, itu disebut sebagai hakullah. Yang kita kena penuhi lah. Allah Ta'ala suruh semayang, kita kena semayang. Tak? Bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Memanglah kita sembah Allah, tapi kebaikannya tak datang kepada Allah, dia datang balik kepada kita. Allah Ta'ala tak rugi satu sen pun kalau kita tak semayang, contohnya. Kalau kita bagus pun, dia tidak menambahkan kerajaan dan kekuasaan Allah. Ini tuan-tuan belajarlah hadis 40 Imam Nawawi. Bila tuan-tuan belajar hadis apa tu, hadis ke berapa tu, tak tambah sikit pun kerajaan Allah kalau kita baik macam mana. Dan kalau kita jahat, sejahat-jahatnya pun, dia tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah, tak kurang sikit. Kalau kita bagus, untungnya kita. Kalau kita tak bagus, ruginya kita. Semuanya kebaikan kembali kepada kita.
Kita yang dapat hasil dah buat. Nampak? Jadi nak cerita hakullah. Tu satu. Yang kedua, hakku an-nafs. Kehidupan kita dengan diri kita sendiri. Diri kita ni. Nampak? Islam bukan nak jaga hanya hubungan kita dengan Allah. Sembahyang kita bagus, puasa kita bagus. Tapi kita dengan diri kita tu macam mana? Nampak? Makan cukup tak makan? Biasa makan cukup. Tapi kalau tak cukup makan, contohlah buat ada orang yang rajin ibadat sampai makan pun tak kesok. Mungkin. Memang ada tuan-tuan. Kita mungkin tidak lah, termasuk saya. Buat dia baca Quran sampai tak ingat nak makan. Ada orang macam tu. Kita ada juga time macam tu, time susah sangat kan. Time itulah kita duduk masjid lama sikit, baca Quran rajin sikit, sampai lapar pun tak rasa. Patah hati tak senang. Tapi dalam waktu-waktu yang lain kadang-kadang tidak. Tapi ada orang dia jenis macam tu kan. Dia buat satu benda tak kisahlah ibadah ke, benda bukan ibadah, sampai dia tak kisah makan sehingga menjejakkan tubuh badannya. Islam larang. La tulqu bi aidikum ila tahluka, Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Kau 195. Jangan sekali-kali kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Tak boleh. Waktu Syiah duk buat lukakan diri sendiri, Islam tak ajar tu. Tok guru dia yang ajar. Islam tak nak ajar. Tak mungkin Islam akan membenarkan umatnya melukakan dirinya sendiri. Tak mungkin. Pasal ada hakun nafs, hak kepada diri sendiri. Allah Taala ajar. Tidur kita cukup atau tak cukup? Tidur cukup. Tak. Kita cukup. Ada orang tidur tak cukup. Boleh jadi dia bangun malam study sampai tidur tak cukup. Ataupun malam bekerja tidur tak cukup. Ataupun malam dia buat ibadat. Dan ada sahabat Nabi yang macam tu. Dia menyeksa, bukan menyeksa. Dia mengabaikan diri dia sendiri kerana dia nak ikut Rasulullah SAW. Nabi kalau semayang tuan-tuan, tumit dia pecah. Tu ada golongan yang melampau, dia kata semayang hanya orang-orang syariat. Tak ada siapa pun yang boleh berlepas diri daripada syariat. Kalau para anbiya, especially Rasulullah SAW pun tak terlepas. Kamu siapa nak terlepas? Yang makrifat. Dia bukan makrifatullah, dia makrifatul syaitan. Dia makrifat syaitan tu. Kalau dia kata tak payah semayang, mana dia pun boleh minum arak, dia pun boleh berzina. Pasal dia tidak terikat dengan syariat. Tidak ada benda seumpama itu. Memang banyak tuan-tuan, orang kata apa, idea-idea yang bukan berasal daripada Islam, tapi dia datang daripada agama lain, tapi diislamisasikan oleh golongan-golongan yang menyalahgunakanlah. Tapi dia guna title Islam. Baik. Balik pada yang tadi. Ada sahabat Nabi umpamanya Abu Ad-Darda. Dia rajin semayang, alhamdulillah. Sehingga mengabaikan bukan hanya anak isterinya, tapi juga dirinya. Tak boleh. Tak. Tak tidur, tak makan. Lantas Nabi berkata kepadanya, inna li rabbika, bukan Nabi kata kat dia, Salman Al-Farisi selaku adik-adik angkat beliau. Bila Nabi berhijrah, Nabi mempersaudarakan antara beliau dengan Salman Al-Farisi. Jadi Salman nasihat ke dia. Salman kata, inna li rabbika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa ati kullazi haqqin haqqa. Bagi Tuhanmu ada tanggungjawabmu, bagi isteri keluargamu ada tanggungjawabmu, dan bagi dirimu ada tanggungjawab. Kesemua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berilah hak-hak kepada yang berhak. Kalau hak Allah, berikan kepada Allah. Hak anak isteri berikan kepada mereka. Kan? Kalau kita tak bagi, dia pun boleh ambil. Apa? Ada sahabat Nabi SAW, perempuan sahabiah, suami dia bagi duit tak cukup. Apa? Dia pun ambil lah, tanpa pengetahuan suaminya. Nama suami dia Abu Sufyan. Apa? Jadi dia ambil duit daripada suami tanpa pengetahuan suami. Jadi itu salah tak salah? Nasai Bukhari ataupun Muslim. Jadi Nabi kata tak salah. Khuzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf.
Nabi kata ambil lah, tak apa, untuk kamu dan untuk anakmu pada jalan kebaikan. Mana setakat kamu berhak lah. Sepatut dalam sebulan tu berapa keperluan anak isteri kita? 2,000 sebulan contohnya untuk persekolahan, makan minum dan seumpama. Kita bagi sikit. Kalau kita tak ada, lain cerita. Ni kita ada tapi kita tak bagi secara cukup, menyebabkan dia ambil di belakang kita, dia curi duit kita lah. Maka tidak berdosa sama sekali. Pasal apa? Pasal dia ambil hak dia. Dia bukan ambil hak kita, dia ambil hak dia. Jadi hak kita, kita boleh ambil walaupun secara demikian, boleh ambil tanpa pengetahuan. Dia tak dikira curi. Sebab itu kalau isteri mencuri duit suaminya, tidak dikenakan hudud. Nak potong tangan dia tak boleh. Pasal itu dianggap sebagai syubhah. Syubhah. Walaupun ada juga ulama kata kena potong tangan, tapi saya kira sebahagian besar di kalangan para fuqaha kata isteri mencuri duit suami, suami mencuri duit isteri. Pasal dia suami isteri ni benda payah nak dipastikan. Jadi tidak akan dikenakan hudud, tapi boleh dikenakan hukuman-hukuman yang lain, takzir atau seumpama. Sama juga kalau bapa mengambil duit anaknya, sama juga. Ataupun anak mengambil duit bapaknya, sama juga. Dia boleh kena hukuman yang lain, tapi nak potong tangan tu dianggap sebagai syubhah oleh sebahagian besar para ulama. Jadi tak dikenakan. Bahkan ada seorang bapa, tuan-tuan, dia ambil harta anak dia. Umpama diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, daripada Amru an Syu'aib an abihi an jaddihi, dia kata bapa aku ya Rasulullah, tak silap saya daripada beliau, istaha abi mali, faqala Nabi maluka bi abika. Dia kata bapa aku ambil duit aku, maka Nabi kata duitmu adalah milik bapa. Apa? Sebab itu orang tua kita termasuk dalam nafkah kita. Nafkah kita tu, orang yang wajib kita nafkahkan. Sebagaimana mereka juga wajib beri nafkah kepada kita semasa kita kecil. Bila mereka sudah tidak berpendapatan lagi, anak-anak bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada mereka. Pakai ambil lah kan? Pasal mereka pun kalau mati, mereka ada harta tu dapat kat kita. Jadi Allah Ta'ala telah mengadili seadil-adil. Baik. Jadi bila dia begitu, Nabi, dia pun tak puas hati, dia mengadu kat Nabi. Nabi kata sadaqah Salman, betul yang apa yang Salman kata. Maksud kata kena sempurnakan hakullah, hak kita dengan Allah, kehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hakku an-nafs, diri kita. Hakul ibad, sama juga kehidupan kita dengan manusia-manusia yang lain, dengan jiran kita. Jangan buat gaduh sangat walaupun ada benda yang dia buat kita tak suka, tuan. Kadang-kadang kita ada buat benda yang dia tak suka, kan? Saya bukan nasihat kat tuan-tuan juga, nasihat kat diri saya juga. Pasal amat penting untuk kita orang kata apa, menjaga hubungan kita dengan jiran. Jangan kita ni sangat ya. Kadang-kadang yalah maklumlah ya, kita pasal duduk kadang-kadang berjiran. Terutama kita duduk hari ni tuan-tuan, bumbung kita lantai jiran kita. Betul? Betul. Kadang-kadang dinding rumah kita pun dinding rumah jiran kita. Pasal hari rumah kan, rumah bertingkat-tingkat dan seumpama. Jadi masing-masing berkongsi masing-masing. Jadi ada benda yang kita tidak suka pada mereka, yang kita boleh sabar-sabarlah macam mana. Saya sendiri tuan-tuan, jiran saya kadang-kadang buat benda saya tidak suka. Sampai isteri saya pun marah-marah. Saya kata doakanlah dia yang baik-baik, kan? Saya kata untunglah dapat jiran macam tu. Dapat esok-esok jiran lagi teruk, mana kita tahu. Betul tak? Tapi ada benda kita boleh ni, kita ni jugalah. Ada juga kadang-kadang ada perlu kita tegur, kita tegur. Kadang-kadang jiran kita tuan-tuan, petang-petang dia bakar sampah banyak, dia bakar, asap masuk habislah rumah. Kita tegurlah dia. Bang yang buat macam ni bang, kesian jiran kita. Dia padamlah. Kadang-kadang kita nak buka mulut sikit lah. Tapi ialah tuan-tuan dan Nabi kata, dan ada satu lagi dia panggil hakul alam, hak kita dengan alam semesta, alam sekitar. Termasuk dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan haiwan. Itu juga ada nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan selalu dengar ada orang bagi anjing minum, walaupun dia ni baghyun min baghaya Israel, walaupun dia pelacur daripada pelacur-pelacur Israel. Asal Muslim daripada Abi Hurairah, daripada Ibnu Umar, cuma ada dua riwayat, satu lelaki, satu wanita. Mana dia pendosa yang besar, tapi Allah Ta'ala ampunkan. Pasal apa? Pasal hakul alam, hak dia, kehidupan dia dengan alam ni, dia
he is a very kind man. Dia orang yang amat pemurah sekali. Sehingga haiwan yang kita kata paling jijik lah, tak? Memang anjing ni dia haiwan yang jijik, tapi tak boleh, kita dilarang menzalimi dia juga, dan tak boleh membunuh sesuka hati. Ada orang tu ada kerja dia lastik anjing je. Siap dalam poket anjing. Bukan dalam poket anjing, plastik tu dalam poket dia. Anjing dalam poket macam mana? Pasal apa? Pasal subuh-subuh anjing duduk melalak depan surau, lastik anjing je. Saya kata abang yang esok lah, anjing tu lastik abang pada muka. Kan? Pasal apa? Pasal dia haiwan, dia bukan tahu. Kan? Sementara memang kita tak boleh menzalim haiwan, walaupun dia siapa. Babi pun tak boleh, anjing pun tak boleh. Laula annal kilaba ummatun minal umam, kata Nabi, la amartu bi qatliha. Nasai Muslim. Nah, bila kita belajar hadis-hadis Nabi SAW, memang ada larangan membunuh anjing. An-nahyu an qatlil kilab, larangan membunuh anjing. Pasal walaupun kita anggap anjing ni haiwan yang jijik, tapi tidak boleh kita lakukan sewenang-wenangnya. Dia haiwan yang ada manfaatnya itu sendiri, tuan-tuan. Bukan hanya dalam konteks hari ini yang digunakan oleh pihak keselamatan. Dulu pun orang berburu dengan anjing. Ramai sahabat Nabi memang menjadi tradisi orang Arab. Dia berburu dengan as-sibah, haiwan-haiwan yang seumpama itu. Serigala, anjing pun termasuk, kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, min jumlatis sibah, sebahagian daripada serigala. Mana dia boleh terkam, boleh gigit. Memang sahabat Nabi dia berburu dengan anjing. Antaranya Zaid bin Al-Arqam, antaranya Rafi' bin Khudaisy, antaranya Abi Sa'labah Al-Khushani. Bahkan ada babus sayd wal istiyad, bab berburu. Memang berburu dengan anjing ada manfaat dia sendiri. Nabi kata, kalaulah anjing bukan satu umat di kalangan umat-umat, nescaya aku akan suruh kamu membunuhnya. Mana tak boleh bunuh anjing, dia juga satu umat. Dia juga makhluk dah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh bunuh lah. Tapi bukan bermakna kita boleh bela dia. Tak boleh bela hak lain, tuan-tuan. Dan bila kita belajar fiqh lah ya, memang daripada awal sampai akhir sentiasa ada hadis-hadis dan perbincangan tentang anjing. Belajar bab taharah banyak bincang pasal anjing. Belajar bab semayang pun ada anjing juga, bincang bab anjing juga. Pasal apa dalam bab taharah bincang pasal anjing? Pasal banyak lah anjing duduk jilat bukan makanan, anjing duduk kencing dalam masjid Nabi. Memang ada riwayat sahih antara dalam Sunan Abi Daud daripada Ibnu Umar, anjing duduk kencing dalam masjid Nabi. Tapi sahabat tak adalah pergi bunuh anjing tu. Tapi kalau dia, especially yang gila atau seumpamanya, memang kita kena bunuh lah. Dia yang disebut sebagai al-kalbul aqu, anjing dia, anjing gila, bunuh lah. Tapi kalau dia tidak gila, kita halau lah dia. Tahulah dia pergi cari makan. Betul? Baik. Kemudian bincang-bincang sampai ujung lah, tuan-tuan. Banyak dibincang pasal anjing. Pasal bab muamalah jual beli, bincang lagi. Boleh jual beli dah anjing? Bincang lagi. Lepas tu bab bela anjing, boleh bela dah anjing? Bincang bab anjing lagi. Sampai ujung-ujung lah. Sampai bab berburu, boleh buru dah pakai anjing. Jadi perbincangan yang banyak pasal anjing. Pasal hakul alam, hak kita dengan alam sekitar. Sahabat Nabi SAW umpama yang diriwayatkan daripada dalam Sunan Al-Baihaqi, daripada siapa tu? Dia wudu lebih wudu secara membazir lah, kan? Nabi kata jangan membazir. Dia kata ada wudu boleh berbazir juga. Nabi kata na'am wa tawadda'ta ala nahri jarin. Walaupun kamu berwudu dalam air mengalir, jadi jangan berlebihan dalam bab wudu. Sementara Nabi sebut dalam hadis Abi Daud daripada Abi Qatadah, Nabi kata sayakunu ummati qaumun ya'taduna fid du'a wa tuhur. Umat aku pada akhir zaman akan datang suatu zaman di mana umat aku akan berlebih-lebihan dalam dua perkara. Pertama at-tuhur, bab wudu berlebih-lebihan. Yang kedua ad-doa, dalam bab doa. Itu yang dulu timbul belik doa tu. Siapa nak upah saya doa dekat Mekah bayar, kan? Padahal doa ni benda simple je pun. Nak kena upah-upah orang pula, ya tak? Baik. Jadi nak cerita Islam ni dia bukan hanya hal-hal spiritual,
tapi juga hal yang melibatkan interaksi kita dengan lain-lain. Jadi kita tak boleh buat sampah sesuka hati, tak boleh kita menyakiti alam sekitar, sebab alam sekitar juga mesti dipelihara kerana dia juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, masa PKP tuan-tuan, 3 bulan PKP dulu kan, antara benda bagus yang melibatkan alam sekitar ialah sungai menjadi bersih. Sungai Kelang tuan-tuan tak pernah bersih, tapi masa PKP jadi bersih. Pasal semua orang tak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah kena halau. Betul tak? Saya pun duduk di kampung PKP tuan-tuan. Planning nak balik seminggu saja. Lah tak boleh balik. 3 bulan duduk kampung. Allah, bosan tak tahu nak buat apa. 25 tahun saya duduk di Selangor ni, tak pernah saya balik sampai 3 bulan. Paling lama 2 minggu. Inilah kali pertama. Sampai boring tak nak buat apa. Tak boleh nak buat apa pun. Dah keluar kampung ada roadblock dah kampung saya. Keluar kampung pasal di kampung ada satu kes. Jadi agak berat lah di kampung saya, especially di Tumpak. Hospital dijadikan hospital COVID. Dia very strict. Kan? Ada peronda naik, scrambler, pusing. Baru je saya nak naik atas jalan, dah kena halau dah. Balik. Dia halau dengan ranger. Dia naik ranger pusing satu kampung. Ada ramai orang atas jalan, tak apa benda dia buat dah. Kan? Kita nak running kereta, pasal dah seminggu tak running. Naik atas jalan kena halau balik dah. Mencicik masuk lorong-lorong semua. Tak lorong siapa saya masuk. Dah kena halau, takut punya pasal. Sungai menjadi bersih. Satu lagi indeks cuaca, indeks apa dia panggil? Indeks udara. Mencanak naik dengan bagus. Mana kata tidak ada pencemaran udara. Macam mana nak ada pencemaran udara? Kereta tidak bergerak. Kan? Minyak pun jadi murah, tapi tak boleh nak buat apa. Pasal kereta penuh isi, saya penuh satu tank masa saya sampai ke rumah. Tak berganjuk-ganjuk minyak dalam tank sampai berbulan-bulan. Tak penuh, tak habis-habis nak isi macam mana. Jadi minyak murah pun tak ada guna lah waktu dulu. Jadi IPU index udara kita bersih. Pasal kenderaan tidak ada di jalan-jalan. Jadi seolah-olah macam Allah Ta'ala nak membersihkan alam ini daripada kita sendirilah, ya. Kan? Asal-asal Allah. Saya tuan-tuan kalau lalu pun kilang-kilang tengok asal kan. Asal kereta tu tak apa, tak nampak. Tengok asal-asal sebahagian kilang tuan. Saya balik ke Kuala Selangor, lalu sebelah-sebelah situ kilang-kilang sawit, asal hitam, Allah, rosak udara kita. Kan? Jadi dah azan lah. Saya ingat boleh setakat itu dulu lah. Jadi kita baru masuk tadi, dia kata keluar rumah dalam keadaan berwudu. Sebenarnya tidak ada hadis yang khusus keluar rumah berwudu, tapi ada banyak hadis yang menyuruh kita berwuduk setiap masa. Dan berwuduk setiap masa ada sunnah Nabi yang besar, sunnah Nabi yang agung, yang boleh menjadi sebab dan asbab kita masuk syurga. Sebab itu dia satu perkara yang amat baik sekali. InsyaAllah ta'ala saya akan kongsikan. Ini bila keluar rumah ada banyaklah berwuduk dan adalah perkara yang lain yang digalak-galak dalam agama kita. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaatnya. Aku lupa azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah azan kan? Bunyi tek tadi kan? Jadi kita azan lah. Kemudian kita semayang, InsyaAllah ta'ala. Kalau ada makan, kita makan. Tapi PKP ni confirm lah tak ada makan. Tapi kalau nak bawa ustaz pergi kedai Tom Yam boleh juga. Siapa anak murid semua yang volunteer nak bawa ustaz, boleh nak ustaz. Dengan lapor ni. Aku lupa azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.